الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. الثالث دهن شعر الرأس واللحية. الرابع إزالة الشعر والظفر فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى فأنزل عامدا عالما مختارا لزمه أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليا ولو ناسيا وجب. Al-Thalisu yang ketiga daripada perkara-perkara yang diharamkan ketika berada dalam ihram, ad-dahnu. Ad-dahnu yakni meminyakkan. Meminyakkan apa? Asy-sya'ri ra'si wal lihyati. Meminyakkan bulu kepala yakni rambut dan juga janggut. Kerana apa ulama kata tak boleh ni? Kerana apa ada larangan ni? Ulama kata kerana ketika mana kita berada dalam ihram, antara tujuan kita berada dalam ihram adalah kita nak tunjuk hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang merendah diri, yang menghina diri, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiba-tiba bila orang yang sedang memohon dia memakai dengan bermegah-megah, maka itu tidak sepatutnya, kata para ulama. Sambung. Ar-rabi'u yang keempat, izalatu sya'ri waz zufri, menghilangkan bulu-bulu dan kuku. Ulama kata sekiranya yang hilang itu tempat bulu, maka itu tak kena dam. Yang kena dam ni hilangkan bulu. Maksud mana? Ikutlah apa sahaja bulu, sama ada rambut, janggut, jamban, bulu betih, bulu tangan, ikutlah. Tapi kalaulah hilang tempat ni mana? Di betih ada bulu, tiba-tiba terpotong betih. Betih tu potong. Baik, sekarang ni di betih ada bulu. Baik, kena dam tak? Ulama kata tak. Yang kena dam ni sekiranya hilang bulu, bukan hilang tempat yang ada bulu. Yalah. Fa'in labisa, sekarang ni nak terang muqabbil dia. Benda sekiranya buat. Fa'in labisa, sekiranya dia pakai apa? Pakai penutup kepala ataupun penutup muka tadi. Au tatayyaba, ataupun dia memakai wangi-wangian. Au dahna sya'ratan, ataupun dia ni meminyakkan rambut. Dia masalah meminyakkan rambut semata-mata meminyakkan sehelai rambut je, maka dia akan kena. Au bashara bi syahwatin, ataupun bersentuh-sentuh dengan syahwat. Sentuh dengan syahwat. Au istamna fa anzala, ataupun dia istimna kemudian keluar air mani. Hal keadaan dia buat tu, ketika buat perkara ni, amidan aliman mukhtaran, sengaja nak mengeluarkan orang yang lupa, aliman nak keluarkan orang jahil, mukhtaran nak keluarkan orang yang dipaksa. Lazimahu, maka lazim ke atasnya. Lazim apa? Lazim dam. Dam apa? Dam takhyir ta'dil. Dam takhyir takdir. Kayak gitu depan disebut. Dam takhyir takdir. Ataupun azala salasata azfarin, ataupun dia hilangkan 3 helai. 3 helai dia. 3 helai kuku. 3 helai kuku pula lah. Menghilangkan 3 kuku. Sini 3 kuku. Au aksara, ataupun banyak. Kalau 2, dia tak kena takhyir takdir. Dia ada dam ni. Akan temu ni. Kalau 2 lain. Kalau 1 lain. 3 baru takhyir takdir. Au salasa sya'ratin, ataupun 3 helai rambut. Rambut sekiranya dihilangkan 3 helai. 2 helai kek diperbahasang, selai kek diperbahasang. Ada pun meminyakkan minyak syarat selai.
Selagi dia minyakkan, wajib inilah. Au aksar, ataupun banyak. Mutawalian, secara berturut-turut. Walau nasian, sekalipun terlupa. Masalah minyak, masalah pakai, hak tu syarat 3. Iaitu hendaklah dia ni dalam keadaan aliman, amidan, mukhtaran. Tapi dalam masalah hilangkan bulu ataupun hilangkan kuku, sekalipun terlupa tetap kena. Hak ni masalah apa? Masalah orang sikat rambut. Bila sikat rambut, kena tak dam? Yang rajih dalam mazhab Syafi'i memang kena. Tapi kalau kita tengok fatwa, sebahagian guru kami kata tak kena. Bahkan anda dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Mu'ah Izhan, dia kata anda dah dengar daripada Dr. Adam. Tapi Ustaz Mu'ah sebut Dr. Adam kata tak kena. Tapi anda perhati ulama-ulama Mu'asarah pun sebut gitu. Kalau masalah sikat lah, lain kalau dia letup. Hak ni gitulah, ada khilaf di kalangan ulama Mu'asarah. Baik, maka wajib benda, wajib dan takhyir takdir. Takhyir takdir. Apa maksud takhyir? Boleh pilih mana-mana. Takdir dengan qada dia. Dengan qada dia. Baik, sekarang ni dia nak terang apa itu dan takhyir takdir. Ma yujzi'u fi udhiyah. Ni dia nak terang dan takhyir takdir. Ni benda barang, yakni binatang, yujzi'u yang memada fi udhiyah, pada udhiyah. Au hak ni dia guna au. Kalau hak itu masa dan tertib takdir, dia guna kalimah benda. Fa in ajaza, sekira mampu. Sebab apa? Sebab tertib. Ada pun hak ni takhyir, kita boleh pilih mana-mana. Sebab tu dia guna au. Ma yujzi'u fil udhiyah, barang yang boleh dengan udhiyah. Maksudnya binatang yang kita boleh buat korban. Ataupun i'ta'u sittati masakina kulli miskinin nisfa sa'in, iaitu diberikan 6 orang miskin, setiap daripada orang miskin tu nisfa sa', separuh sa'. Separuh sa' berapa? 2 mud. Jadi 2 kali 6, 12. Kena beri 12 mud pada 6 orang. Au sawmu salasati ayamin, ataupun dia puasa selama 3 hari. Baik, hak tu masalah dan kena ni takhyir takdir. Wa fi sya'ratin au zufurin, baik, pada sehelai rambut ataupun sehelai kuku. Mudun au sawmu yaumin, sedekah ataupun makan semut ataupun puasa sehari. Kan tadi kita sebut kena takhyir takdir ni bila 3 lah kuku, 3 lah rambut ataupun 3 kuku. Dah kalau 2, kalau 1, ini nak terang. Kalau selah ataupun 1 kuku, 1 mud ataupun puasa sehari. Wa fi sya'rataini wa zufraini, bagi 2 lah rambut ataupun 2 kuku, muddan aw yauman, 2 mud ataupun 2 hari. 2 hari benda? 2 hari puasa. Baik. Al-khamisu, yang kelima, al-jima'u, jima'. Yang kelima, haram dalam ihram kita jima'. Fa in jama'a, sekiranya dia jima'. Jima' tu ada syarat pula. Amidan, aliman, mukhtaran, hal keadaan dia itu sengaja nak mengeluarkan orang yang terlupa. Aliman, nak keluarkan orang jahil. Mukhtaran, nak keluarkan orang yang dipaksa. Qabla tahallulil awal, sebelum dia tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, dia tak kena dam ni, dia kena dam lain. Fil haji, pada haji lah. Sebab haji ada 2 tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Dia ada 2 tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Fil haji, pada haji. Wa qabla al-faraghi min al-umrah, dan sebelum selesai daripada umrah. Sebab apa? Umrah ada setahallul je. Maka hukum dia benar. Fasada nusukuhu, maka rosaklah nusuknya, rosaklah hajinya, rosaklah umrah dia. Lepas tu dia wajib apa?
wa wajaba itmamuhu, wajib dia sempurnakan. Bukanlah maksud apabila dia batal maka dia pun pakai tinggal bodoh je. Contoh, dia Arafah dia pergi Timur, maka dia pun osok dah haji. Dia kata tak apa lah, buat hak wajib, buat hak rukun-rukun dah. Dia buat benda, dia buat tawaf, dia buat sa'i, lepas tu cukup. Mabit di Muzdalifah, melontar, apa semua dia tak buat. Maka ulama kata ketika itu dia kena dam pula satu lagi. Dan hak ni, dan kerana rosakkan haji satu, dan kerana tinggal hak wajib pula satu. Walaupun haji dia rosak, tapi dia tak kena sempurnakan haji. Umrah dia rosak, tetap kena sempurnakan umrah. Dah wajib sempurna saja ke? Pertama, wajib sempurna. Yang kedua, wa qada'uhu 'ala al-fawri, wajib dia qada sama ada haji dengan umrah itu fauri, secara langsung. Kalau umrah boleh awak lalu, kalau haji kena tunggu tahun wajib buat. Yang ketiga, wajib ni 3 kali. Wajib dia sempurna, wajib dia qada, kemudian wajib ke atas dia badanah. Badanah ni benda seekor unta. Wajib dia sembelih seekor unta. Dia kena sembelih unta ni, bila kena sembelih unta? Ulama kata kena sembelih ni pada tahun harapan, iaitu ketika haji qada je. Kalau umrah ketika umrah qada. Fa'in ajaza, sekiranya tak boleh seekor unta, baqaratun, maka dia kena sembelih seekor lembu. Fa'in ajaza, sekiranya tak ada seekor lembu, fasab'u syiyatin, maka 7 ekor kambing. Fa'in ajaza, sekiranya tak mampu, fata'amun biqimatil badanah, maka dia kena beri makan dengan harga seekor unta. Maksud mana? Contoh, seekor unta berapa riyal? Harga dia 5,000, katakanlah 5,000. Baik, 5,000 ni boleh banyak mana makanan? Katakanlah 5,000 mud, maka kena beri 5,000 mud. Dah nak beri 5,000 mud ni, berapa orang? Kata ulama, dalam masalah ni tak syarat berapa orang. Nak beri ke seorang pula tu. Ada pun hak-hak dam-dam lain akan ada jumlah-jumlah dia. 6 orang, 60 orang. Tapi dalam masalah dam ni, hak ni nak beri seorang pun tak apa, 5,000 mud tu. Fa'in ajaza, sekiranya tak mampu, sama bi'adadil amdad, maka dia puasa dengan jumlah mud tadi. Katakanlah 5,000 seekor unta, 5,000 ringgit. 5,000 ringgit boleh berapa mud? Katakanlah 5,000 mud. Maka ketika tu kena puasa 5,000 hari. Jelah. Ui. Ini dia masa orang. Ni awak masa. Jelah. As-sadisu, yang keenam, yang diharamkan ketika ihram, iaitu ityadul ma'kulil barri, iaitu memburu al-ma'kul, binatang yang dimakan, al-barri, hal keadaan binatang tadi binatang darat. Dalam kitab ni disebut 2 je, sebenarnya 3 benda, iaitu bunuh binatang yang dimakan. Maksud dimakan sini yang halal dimakan lah. Yang kedua yang darat, yang ketiga yang liar. Syarat yang ketiga mesti liar, tapi tak sebutkan dalam ni. Yalah dah. Tanya. Dia kena qada, kena ni, kena betul-betul. Qada betul-betul kan? Puasa. Puasa dah jadi qada. Puasa jadi tunai. Bukan qada mesti. Nak bayar ni, nak bayar dia puasa dengan 5,000 lah. Tak ingat. Allah Allah, tak ingat. Kalau tak silap ni tak syarat pun betul-betul. As-sadisu, yang kelima, ityadul ma'kulil barri, iaitu buru binatang yang halal dimakan, yang binatang tadi 3 syarat. Halal dimakan, binatang darat, dan juga hak liar.
Kalau tak liar tak ada masalah. Lepas dia tak liar juga au mutawallidin minhu wa min ghairi, ataupun lahir daripadanya dan dari selainnya. Maksudnya binatang hak halal ia pergi nikah dengan binatang hak haram. Maka ketika itu hak tu pun kata ulama tak boleh ikut bubu. Lihat dah. Ulama sebut tak boleh bubu ni wa yahrumu zalika, dan haram juga demikian itu. Demikian mana? Berbubu binatang yang tak diam, binatang hak halal dimakan, darat dan juga liar tadi tu fil harami, pada tanah haram. Sama ada tanah haram sini, tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Alal halali, atas orang yang berihram ke ataupun orang yang tak berihram, dalam tanah haram tak boleh bubu. Haram. Sebab di sini wa yahrumu zalika, dan haram juga demikian tu. Demikian mana? Bubu tak dia. Fil harami, pada tanah haram, alal halali, atau orang yang tidak berihram, orang yang halal. Orang halal sini ada, orang yang tidak berihram lah. Cuma ulama kata ada beberapa istisna. Istisna ni dia kita boleh bubu, yakni kita boleh musnahkan. Siapa? Antaranya 5 binatang perosak. 5 binatang perosak ni, hak ni kita boleh kita musnahkan. Benda pertamanya helang, yang keduanya anjing liar, yang ketiga kalajengking, yang keempat tikus, yang kelima gagak hitam. Gagak lah, gagak. Dan ulama kata boleh juga kita bunuh tadi tu binatang yang dia ini binatang liar yang menerkam kita. Lihat. Wa yahrumu, dan haram juga qat'u nabatil harami. Haram juga kita potong tumbuh-tumbuhan dalam tanah haram ar-ratbi, yang mana ratbi ni asal dia basah, tapi maksud sini yang hidup. Pokok tadi hidup ni, kita pun pergi potong, maka ulama kata haram. Bahkan ulama kata kalaulah tanah tadi, pokok tadi dia akar dia daripada tanah haram tubik sampai ke tanah halal, maka ulama kata tak boleh kau potong, melainkan tanah halal dia masuk ke tanah haram. Hak tu tak apa potong, sebab asal dia tanah halal. Bahkan ulama kata kalaulah pokok tu asal dia tanah haram, kita cabut ditanam kat tanah halal, maka hukum dia hukum seperti pokok di tanah haram. Bahkan ulama kata ketika itu lazim kita pergi hantar balik mula. Bahkan ulama kata kalaulah memakan masa 3 hari perjalanan dan menyebabkan mati pokok tadi dalam perjalanan tu, maka ketika itu kena bayar dam. Benih daripada tanah haram kita mari ditanam tanah halal. Kata ulama pokok tu jadi macam tanah haram. Haram potong, haram sunahkan. Jangan awak main. Benih halal, halal. Benih haram, haram. Ya. Bukan setakat haram potong, wa qal'uhu, dan haram juga cabut. Benda pokok dalam tanah haram yang mana pokok tadi masih ratbi, yakni masih hidup. Illa, melainkan izkhira. Izkhira ni ia macam lalang. Ia macam lalang. Izkhira ni, al-izkhira, ia macam lalang. Boleh search Google lah. Ia macam lalang di tanah padang pasir. Hak tu tak apa cabut. Wasyauka, dan dui-dui. Boleh tengok dia dalam share Google. Dia ni kan Google ke? Boleh tengok situ. Dia kata hak tu tak apa. Ya. Wa 'alafal bahaim, dan tak apa juga kita ni kita beri makan kepada binatang-binatang ternakan. 'Alafal bahaim, untuk binatang-binatang ternakan. Hak tu tak apa. Wad-dawa, kita cabut untuk obat, tak apa. Waz-zar'a, dan juga kerana kita yang tanam. Benih tu kita ambil daripada tanah halal. Contoh duduk Mekah, kita tanam segar. Dah dia dalam tanah haram, kita cabut, tak apa dah, sebab kita tanam untuk ambil manfaat kita. Hak tu tak apa. Wa yahrumu, dan haram juga
qal'u hashishil yabis. Haram juga cabut rupuk hok kering. Hashishil yabis, rupuk kering. Haram cabut rupuk kering. Duna qata'ihi, tidak pada memotongnya. Rupuk kering kita potong tak apa, cabut tak boleh. Sebab apa? Sebab potong ni ada ihtimal lagi akar dia masih hidup. Jadi kalau kita potong je, kek gini dia akan boleh tumbuh mula. Tapi kalau cabut, maka cabut sekali dengan akar-akar. Sedangkan akar tu hidup lagi. Melainkan ulama kata, yakin dah akar tu memang dah hidup lah, maka waktu boleh cabut. Yalah. Summa in atlafa. Ni nak cerita masalah dan takhyir ta'dil. Dan takhyir ta'dil. Iaitu dia summa in atlafa. Kemudian sekiranya dirosakkan saidan lahu, binatang buruan takdir. Lahu mislun, bagi binatang beruang tadi tu mislun, ada misil dia, ada seumpama dia. Minan na'ami, daripada na'am, binatang-binatang ternakan. Fafihi misluhu, maka baginya seumpamanya. Hak ni macam ni misil-misil sini bukannya misil ikut ukuran kita. Kena tengok ijtihad ulama-ulama mazhab dan kena tengok ijtihad sahabat, ijtihad ulama-ulama mazhab. Ini kita akan tengok contoh-contoh dia. Fa illam yakun lahu mislun, sekiranya tiada baginya misil, fa fihi qimatuhu, maka baginya harganya. Macam dia dia akan buat contoh belalang, tak apa depan lagi cerita. Maka baginya harga dia. Fa fi na'amah, dan bagi na'amah. Na'amah ni burung unta. Badalah, maka burung unta kena seekor unta. Seekor unta sini dia nak ciri kan. Kayak gini tu. Seekor unta, ulama kata kalau boleh, kalaulah unta binatang tadi kita lilit perut dia 50 cm, maka unta tadi lilitan perut dia 50 cm tau. Betul. Ikut lilitan perut. Dia ikut fizikal lebih kurang. Ni kita ikut perut ni ikut besar mudah sikit, maknanya yang kita lebih kurang. Wa fi baqaratil wahshi, dan bagi lembu liar. Lembu liar ni maksud dia seladang lah. Seladang boleh lah, seladang lah. Wa himarihi, dan juga himar wahshi. Himar wahshi ni benda zebra. Melayu panggil zebra apa? Kuda belang. Kuda belang. Nampak putih sikit kita faham lah. Baqaratun, maka seekor lembu. Wa fin zabiyah, ada pun bagi zabiyah. Zabiyah ni benda kijang. Kijang ke rusa, hok tanduk lepas tu tokok belang-belang. Kijang lah, ke rusa orang panggil. Takkan dah aja tengok National Geography lah. Kan hok pada pasir, hok biasa singa rimau dikejar. Telak. Dia macam, bukan, dia macam rusa, tapi nak besar sikit pada kijang, kecil sikit pada rusa. Bukan gitu lah, macam rusa lah. Macam rusa gitu. Dah ingat dua orang ni, tak tengok esek-esek ni. Dia tengok kita. Aduh. Wa fi zabiyah, maka bagi rusa tu syatun, kena seekor kambing. Wa fi hamamah, bagi seekor burung pati syatun. Dah kita dah tu misi warna gitu. Pati suami, kambing bapa so. Mana misi? Sebab tu kata kena tengok ijtihad sahabat dan ijtihad ulama-ulama mazhab. Masalah pati dengan seekor kambing ni ijtihad sahabat. Nah. Wa yatakhayyaru, maka mendapat pilihan. Sebab tu nama dia takhyir, sebab dia boleh pilih. Fi misli, pada seumpama dia, baina zabhi mislihi, dari dia ini sembelih seumpama dia. Contoh tadi kita kata burung unta, maka kena meleh unta. Baik, maka kita boleh unta tadi, sama ada kita nak sembelih boleh,
fil harami, sembelih di tanah haram, wa tasadduqi bihi fihi, dan kita sembelih kemudian daging tu kita sedekah di tanah haram. Wa bayan, ataupun cara kedua boleh juga wa baina tasadduqi bi ta'ami bi qimati misli, ataupun kita sedekah dengan harga makanan kita sedekah makanan dengan harga misil. Contoh, burung unta, harga dia adalah misil dia mana? Unta. Maka harga unta apa? 5,000. Maka 5,000 ni kita kena kepada 5,000 kena beri makan kepada orang di tanah haram. Berapa orang? Mesti lebih daripada 3 orang. Wasiyami bi'adadil amda, ataupun dia kena puasa dengan jumlah mud. Contoh, kena seekor kambing, maka dia tak boleh puasa. Dia tak boleh sembelih, dia kata sayang pitih. Dia pun nak puasa. Baik, seekor kambing apa? RM400. Jadi kena puasa RM400 boleh berapa mud? Katakanlah boleh 400 mud. Bila 400 mud, 400 hari, setahun lebih. Wa fi ma la, okey, susah hak ada misil. Dah kalau tak ada misil, wa fi ma la misla lahu, dan bagi barang hak tak ada misil. Kal jarat, seperti belalang. Yatakhayyaru, maka dia boleh pilih bainal ikhraji ta'ami biqimatihi wa siyami bi'adadil amda. Sama ada dia nak mengeluarkan makanan dengan harga dia, harga hak binatang hak tak ada misil tadi seperti belalang, ataupun dia puasa dengan qada muk tu. Maksud mana? Contoh, belalang berapa orang jual? Katakanlah RM2, maka dia kena cari makanan qada RM2 untuk disedekahkan. Berapa orang? Lebih daripada 3 orang. Ataupun dia puasa RM2 boleh berapa muk? 2 hari, maka 2 cupak, 2 muk, maka kena puasa 2 hari. Kenal? Ataupun katakanlah boleh 50%. Katakanlah belalang turun harga. Sebab apa? Sebab berlaku Covid, belalang pun jatuh harga. Maka bila jatuh harga 50% je. Baik, dah kalau gitu setengah mut. Dah, ulama kata semut. Bila semut kena puasa sehari. Wa yajibu, dan wajib, fi syajarati, pada pokok al-kabirah, pokok hak besar. Pokok besar-besar tadi nak tahu mana? Ulama kata besar tadi tengok pada uruf. Uruf, masalah besar kecil pokok ni tengok pada uruf. Kena tanya uruf orang Arab tu. Orang Saudi besar ni paling besar ke kecil? Kena tengok uruf. Baqaratun laha sanatun, kena seekor lembu yang umur dia setahun. Tengok mana? Wa fi saghirati, yang ada pun kalau hak kecil, allati, yang mana kasub'i kabirah, seperti 1/7 daripada besar, maka syatun, seekor kambing. Seekor kambing. Dah kalau dia dah lah besar, katakanlah dia kata besar-besar ni, kita pun ukur 1/7 daripada besar-besar ni. Katakanlah kalau besar ni, maka kena ambil berapa dibandingkan dengan pokok besar ni. Katakanlah 3/7, maka 3 ekor kambing. Faham tak? Sebab seekor lembu 7 bahagian. Sebab tu dia kata sini 1/7 daripada hak besar. Syajarah kabirah ni dia potong sepokok tu ke macam ambil lepis sikit? Potong cabut. Sepokok tu lah. Potong cabut. Kali lepis separuh daripada pokok tu sama tak? Potong tak ingat. Tu kena bayar dhaman dia. Kena bayar harga dia. Harga lepis tu. Sama juga kalau macam bulu-bulu, contoh ia sergah burung pati. Burung pati nak mati, tapi bulu burung pati jatuh, gugur. Sebab jerkah dia langgar, burung pati tu pun jatuh bulu. Maka bulu tadi kena kira-kira, kena bayar dhaman. Nak kira tu kena bayar, tanya Qadi Saudi. Dia akan tahu. Kalau ni mana ni. Tapi tamu haji yang ada dah. Yatakhayyaru, maka dipilih baina zabhi zalika, sama ada nak sembelih
wa tasadduqi biqimati ta'am, ataupun dan dia sedekah dengan harga makanan, wasiyami bi'adadil amdad. Boleh pilih salah satu daripada tiga ni. Pilih salah satu daripada tiga. Sama dia sembelih, kemudian bagi daging, ataupun dia ambil makanan, beli makanan dengan harga tadi, ataupun puasa dengan qada tadi. Wa fi syajarati saghirati jiddan, dan ada pun pokok hak terlalu kecil. Pokok kecil lagi, nak banding 1/7 dengan besar memang tak boleh. Kecil je daripada 1/7 tadi. Maka qimatuha, maka harga dia. Yatasaddaqu biqadriha ta'aman, maka dia sedekahkan dengan qadarnya, dengan qadar qimah tadi itu makanan. Aw yasumu bi'adadil amda, ataupun dia puasa dengan jumlah-jumlah mud tadi. Lah, pasal kita akibat ni. فصل في موانع الحج ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون الفرض، وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون، وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة، فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما يجزئ في الأضحية، ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما. ومن عجز عن الذبح أطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام بعدد الأمداد، والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ولا قضاء عليهم. Faslun, ini satu fasal. Wa yajuzu, dan harus, lil abawaini, bagi kedua ibu bapa, man'ul waladi, menghalang anaknya, yang mana anak tadi ghairil makki, anak tadi bukan orang yang ada dalam tanah haram. Maknanya anak tadi bukan orang Mekah lah, orang luar daripada tanah Mekah. Sebab kalau orang Mekah tak apa, walaupun mak ayah dah izin pun tak apa. Tapi kalau dia ahli Mekah, bukan ahli Mekah, maka mak ayah boleh halang. Halang daripada minal ihram, daripada ihram. Ulama kata ihram mana ni? Ihram bitatawu'i, ihram hak sunat. Sunatnya bila? Al-haji awil umratin, haji ataupun umrah, dunal fardi, tidak boleh hak fardi. Kalau hak sunat, haji sunat, umrah sunat, mak ayah boleh halang. Halang tadi sama ada baru nak buat ataupun tengah buat. Katakanlah dia baru sampai Jeddah, ayah telefon, ada mana? Kata ayah, kata ada Jeddah ke? Dah ada Jeddah. Buat mana? Nak pergi buat umrah. Umrah dia, umrah sunat. Dah. Ayah dah redha balik. Maka ulama kata dah lewat. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia miqat dah di Bir Ali. Lepas tu kan, on the way tu nak pergi ke Mekah, nak sampai Mekah. Ayah telefon, mana? Tengah nak pergi buat umrah. Dah balik. Ayah dah redha, sampai hati dah khabar ayah sepatah. Balik. Maka ulama kata ketika itu kena batalkan. Pergi cara batal itu. Hak balik pun sama tak? Anak balik dah? Sama ada balik ke tak balik. Kalau balik, kalau tak balik, nak jadi haji wajib ke mana? Tu lah. Walizawji, lang ni lilang lil jawas. Kalau ala lil wujub. Hak ni nak ulang hak mau rasanya untuk itu. Lang lil jawas, ala lil wujub. Ni kebiasaan adalah akhlak dalam kitab fiqh. Ni kunci-kunci nak baca kitab fiqh lah ni. Walil zawji, dan bagi zaujah, yang ni benda harus bagi suami. Lang tu menandakan harus bagi suami. Mana sebut harus tu? Lang tadi. Dan harus bagi suami, man'u zaujati, menghalang isteri dia, minal fardi was sununi wal masnuni, menghalang daripada fardu ataupun sunat-sunat.
sama ada fardu haji ataupun fardu umrah, sunat haji, sunat umrah. Suami alal mutlak. Adapun mak ayah pada anak boleh halang hak sunat ni. Hak wajib tak boleh halang. Adapun dalam masalah suami kepada isteri, hak wajib boleh halang, hak sunat pun boleh halang. Walisayyidi, dan bagi tuan, man'u raqiqihi, menghalang akan hambanya, min zalika, daripada demikian itu. Demikian mana? Haji dan umrah tu fardan atau sunnatan, fardu ataupun sunat. Lah. Fa in ahramu bi ghairi idnihim, sekiranya mereka ihram. Siapa mereka tu? Isteri, hamba, anak-anak tadi tu. Bi ghairi idnihim, tanpa izin ayah, tanpa izin. Izin siapa? Izin suami kalau isteri. Kalau hamba tuan, kalau anak mak ayah, maka pertama sekali tahallulu, wajib dia bertahallul. Tak bayang, wajib bertahallul. Mereka siapa? Anak tadi, isteri, hamba. 3 golongan kita sebut wal muhsaru anil haji. Selesai satu masalah. Wajib tahallul. Satu masalah lagi, orang yang muhsar. Muhsar ni benda ditahan. Katakanlah dia miqat dah, tengah-tengah buat dia Arafah, rupa-rupanya kena tipu di agensi travel. Kerajaan Arab Saudi halang dia buat haji. Tengah buat dah, tengah Arafah. Muassasah haji pun halang. Katakanlah terhalang daripada buat. Ataupun lama kata tak terhalang, dia tengah daripada miqat dah, cuma on the way kena sekat, ataupun jam jalan, katakanlah terhalang. Maka ulama kata anil haji wal umrati, daripada haji ataupun umrah. Jadi 4 golongan. 4 golongan ni. Golongan pertama anak tadi, kemudian isteri, hamba. Yang keempat siapa? Orang yang terhalang. Dia kena buat benda. Pertama dia kena tahallul. Dah macam mana dia nak tahallul? Tahallul tadi dia kena buat benda bizabhi ma yujzi'u fil udhiyah. Dia sembelih dengan barang. Barang di sini dengan maksud binatang. Yujzi'u, yang memadai, fil udhiyah, pada korban. Itu cara pertama dia nak tahallul. Kemudian selepas dia sembelih, summa halqu, kemudian dia kena cukur, ma'aqtirani, berserta mengiringi antara keduanya. Mana? Sembelih dan cukur tadi tu, niyati tahalluli bihima, niat berlepas diri dengan daripada keduanya. Yalah. Wa man ajaza 'aniz zabhi, siapa hak tak mampu nak sembelih, at'ama biqimati syah, maka dia makan dengan harga kambing. Dengan harga kambing. Fa in ajaza, sekiranya tak mampu, kambing tak ada, nak sembelih pun tak ada, duit nak beli pun tak ada, kambing tempat tu tak ada mereka. Katakanlah tempat itu terhalang, tak ada kambing, duit pun tak ada, nak beli 400 riyal tak ada. Jadi fa in ajaza, sekiranya tak ada, sama bi'adadil amdad, maka dia puasa dengan qadar mu' hak dapat. Harga 400 ekor, kata harga seekor kambing RM4. Katakanlah RM4, jadi boleh 400 mu', maka kena puasa 400 hari. Warraqiqu, dan juga hamba, yatahallalu biniyati ma'a halqi faqat, dia kena tahallul dia dengan niat berserta dengan cukur dia. Sebab apa dia tak perlu sembelih? Sebab hamba mana ada duit. Dalam di sisi dia. Kalau dia ada duit pun hak tuan dia. Sebab itu bagi hamba tidak disyaratkan sembelih. Jelas. Wala qada'a alaihim, dan tak wajib qada' atas mereka. Mereka mana? Mereka 4 golongan, tak wajib. Ada pun orang yang membatalkan, hak tu wajib qada'. Lah, sama. ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز.
ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار والأفضل في الحج في منى وفي العمرة المروة وفي أي وقت شاء ويصرفه إلى مساكينه. Baik. Wa man syarata, siapa yang mensyaratkan. Ni masalah dia ni. Dia niat dengan dia letak syarat. At-tahallula, maka dia bertahallul li faraghi zadin, kerana habisnya makanan, au maradin, ataupun sakit, au ghairi dhalika, ataupun selain daripadanya, jaza, boleh. Maksud kan dia niat ihram tadi dengan syarat. Maksud kan dia daripada Madinah sampai di bin Ali, dia tak haid lagi. Ni masalah ni isu kalau sakit apa semua mungkin bukan isu nampak sangat, tapi kita kena pegang masalah orang pun haid. Contoh mana dia sampai di bin Ali, dia tahu dah ni daun dia, pusingan dia dekat dengan haid. Berapa? Dia suci 20 hari tau. Tunggu esok lusa je. Takut dah selesai nusuk umrah ataupun nusuk haji, takut dah besar. Maka dia pun qaid dengan syarat. Dia niat ihram dengan syarat. Mana? Sahaja aku menunaikan haji ataupun umrah dan aku berihram dengannya dan aku berlepas sekiranya haid aku datang. Aku jadi halal sekiranya haid aku datang. Maka itu dipanggil syarat ihram secara bersyarat. Hak tu sekiranya dia tengah suci, bimbang mari haid. Dah kalau dia tengah haid, maka tidak boleh lah. Kalau haid mari, dah haid ada dah. Maka ketika tu nak buat mana? Maka dia kena niat mana? Sahaja aku berihram, sahaja aku niat haji ataupun umrah dan aku ihram dengannya dan aku jadi halal sekiranya terhalang sesuatu daripada aku menyempurnakan nusuk ni. Faham? Jadi kalau contoh umrah, adakah bila pergi Mekah tu jadi halal? Tak. Sebab apa? Sebab tak terhalang. Terhalang bila? Contoh dah, dak suci-suci, haid dia sampai nak balik. Maka ketika itu terhalang dah nusuk dia. Terhalang dah daripada nak buat nusuk. Sebab nak tawaf, syarat mesti suci. Maka ketika itu ulama kata jadi halal. Nak halal dia ada cara dia. Wa yatahallalu, dan jadi halal man fatahu, orang yang terlepas dia al-wuquf, terlepas daripada wukuf, bi tawafin wa sa'yin wa halqin. Dia terlepas wukuf ni mana? Contoh jalan jam, nak siapa dok siapa setengah, habis waktu pendek 10 Zulhijjah, subuh 10 Zulhijjah dah boleh masuk lagi di padang Arafah, maka ia terlepas. Maka ketika itu ulama kata wajib disempurnakan tawaf, wajib disempurnakan sa'i, wajib disempurnakan cukur, wa yaqdi, dan dia kena qada. Qada bila? Tahun depan. Qada tahun depan. Wa alaihi, dan ke atasnya damun kadami tatawu. Mana ni silap sikit. Masalah masalah sebelum ni, masalah jimak. Masalah jimak tu kan, anda kata kena qada kan, pada kena sembelih tu pada haji qada kan. Hak tu silap. Hak kena sembelih haji qada masalah ni. Masalah tu kena sembelih dulu. Jelas. Hak kelima itu hak bab haji. Kelima tu kan, al-khamisu al-jima'. Daripada dia kena sembelih unta kan. Kena sembelih bila? Bukan dia kena sembelih pada umrah haji qada, tapi kena sembelih dulu. Yang kena sembelih ketika umrah haji qada ni bila masalah ni? Ana silap. Minta maaf. Tertukar masalah. Tertukar masalah. Maka yuqdi, dia kena qada. Wa alaihi damun kadami tatawu, dan di atasnya adalah dam orang
haji tamattu', kadami tamattu'. Dam dia adalah dam haji tamattu'. Mana? Tadi haji tamattu', seekor kambing, ataupun puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Malaysia, di tanah sisi lah. Wa yazbahu, bila dia kena sembelih, yazbahuhu fil hajjil qada, dia kena sembelih ketika haji qada. Maknanya tinggal tahun ni, tahun depan dia qada, tahun depan tu kena sembelih lah. Ni ada silap tadi pendengar masalah jumlah. Kita ulang banyak kali ni supaya habis beringat, sebab tersilap. Wa kullu damin wajaba, setiap dam wajib. Dam ni wajib dilaksanakan, tidak ada yang terlepas. Yajibu zabhuhu fil harami illa damal ihsar, wajib sembelih di tanah haram melainkan dam ihsar, orang hak terhalang. Orang terhalang daripada masuk tanah haram tadi, dia kena sembelih mana? Dia sembelih tempat dia terhalang. Faham? Wal afdalu, dan afdalnya fil haji, sembelih untuk orang haji ni fil Mina, di Mina. Orang haji nak bayar dan haji, afdal sembelih di Mina. Wa fil umrati Marwah, adapun umrah sunat sembelih di Marwah. Tapi ni tak lewat dalam di Marwah. Marwah tu dalam kawasan masjid, melih dalam Marwah. Dan nak masuk kambing, poli dulu waktu kita dalam lori. Nah, nak sembelih tu sembelih bila? Fi ayyi waqtin sya'a, pada setiap waktu hak dia kendaki. Nak sembelih bila-bila boleh laku. Tapi dia sembelih saja ke? Lepak? Tak. Wa yasrifuhu ila masakinihi, kemudian dia palingkan, maksud dia berikan kepada orang-orang miskinnya. Hi tu balik pada mana? Dhamir tu balik pada haram. Orang miskin-miskin di tanah haram. Jelas? Wallahu a'lam. Esok masuk babul udhiyah. Esok khatam insya-Allah. Tengoklah kita kata pagi ke kita kata petang. Kata kita nak kata pagi. Masalah. Jika tak berrezeki haji tahun depan, boleh melalui orang tak untuk badanah, atau niat tunaikan terus waktu yang dibolehkan? Atau nak ingat, kalau tak silap anak, wajib dia sendiri buat sebab dia mampu. So, jika dibuat juga tanpa izin, adakah dikira sah? Sah tapi haram, dosa. Terlepas azimah. Terlepas Azimah. Kefaduan tu terangkat. Kefaduan terangkat. Tu azim ke boleh? Zabiyah tu entlok. Ada apa? Anda dah reti nak sebut. Cuma bentuknya macam usaha. Bentuknya macam usaha. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita katakan pagi esok. Kita katakan pagi esok. Alhamdulillah. Pagi esok insyaAllah kita katakan penelitian selepas bulan. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam.